Boleh dengar. Okey, Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, welcome to the show. Sebenarnya ini adalah satu usaha di mana saya sedang mengumpulkan usahawan-usahawan sama ada yang pernah attend program saya ataupun kawan-kawan saya, rakan-rakan saya yang dalam dunia usahawan supaya mereka dapat berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi mungkin sedikit tips bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang masing-masing lah. Okey. Ya betul. Jadi kita bual-bual secara santai supaya kita lebih, kata orang tu, lebih senang kita nak share pengalaman lah. Jadi mungkin Nurul boleh kenalkan diri dulu dan lepas tu kenalkan syarikat Nurul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Nurul Hidayu binti Jamaludin, berasal dari Pontian, Johor, usia 31 tahun dan alhamdulillah dah 2 tahun saya berkecimpung dalam bahagian bisnes F&B lah. Main produk kita adalah takoyaki. Jualan takoyaki pakai stall lah kita jual. Okey, ini takoyaki antara bisnes. Ya betul. Ni makanan orang muda lah ni. Betul-betul. Golongan muda lah makanan takoyaki. Okey. Kita dah buat, alhamdulillah lah cukup bulan 12 ni 2 tahun lah kita beroperasi dengan menjual takoyaki lah, daripada kita bermula dengan kios sahaja. Maksudnya kios kecil. Dan kita telah buka, sekarang ni kita dah buka hampir 6 stall lah di sekitar Pontian. Dan 2 rakan niaga di sekitar Pontian, Johor, dan 2 rakan niaga yang bawa produk, bawa brand Yummy Yummy. Maksudnya takoyaki kami tu di bawah branding Yummy Yummy. Dua di Gelang Patah dan juga Sempadan Agam. Ya betul, Yummy Yummy. Okey. Dan semuanya di sekitar di sekitar Pontian lah. Betul, sekitar Pontian, Johor, coach. Okey. Jadi dalam macam mana bermula? Macam mana business idea ni bermula dulu? Okey, bisnes idea ni sebenarnya bermula tu bila ada masalah. Masalah saya adalah anak saya suka makan takoyaki, coach. Okey. Permulaan tu dia suka makan takoyaki. Saya memang first saya memang tak suka pun. Saya pun dengar apa takoyaki tu, makanan apa kan. Sebab itu makanan Jepun sebenarnya. Permulaan dia suka makan takoyaki dan saya susah nak cari takoyaki yang memenuhi tekak dia dan tekak mak dia lah yang keluarkan duit. And then ada satu tu apabila ada macam saya ada lambatkan pekerja masa tu. Ada orang mencari pekerjaan dan saya nak kena buka satu peluang pekerjaan kat orang lah. Dan masa tu kita ada pula satu kekosongan tempat kios kita tu, masa sebelum kita sewakan dekat orang. And then dah kosong lah kan. Jadi saya kata saya ni tak boleh nak buat apa-apa, saya busy, saya kata. Jadi saya kata apa yang masa tu saya tanyalah, itu adik saya lah masa tu dia nak kerja. Saya kata apa yang dia boleh buat. Dia kata dia pernah jual takoyaki. Saya kata why not buat jual takoyaki kan. Permulaan memang dia je on kat situ, tapi saya pergi jugalah. Saya taklah kita nak bermula zero kan. Kita nak modalkan tu starting pun banyak juga tu. Jadi saya bermula saya pergi kelas. Saya pergi 3 kelas lah. Kelas kelas yang hands on. Lepas tu ada kelas teori, dengan satu lagi memang kita pergi satu lagi kelas lah. Kita cari supplier yang sesuai apa semua. And then bila dapat semua tu baru saya kita berkecimpung terus lah. Kita buka dalam tempoh 3 bulan kita buka dekat kios. Baru kita terus try buka secara ke pasar-pasar malam. Baru kita buka. Masa tu 3 bulan pertama tu okey lah dekat kios. And then kita buka dekat pasar malam. Kat situlah baru mula kita buka masuk orang di jalanan-jalanan, kat mana-mana tempat yang cantik. Macam tu. Okey. Susah nak memperkenalkan makanan Jepun ni kepada orang Malaysia. Ya Allah, memang coach masa pertama tu saya sendiri kan, pengalaman saya dulu masa saya nak makan takoyaki tu, saya pun gelik apa benda tu. Macam jemput dah buatnya renyah kan. Saya macam yalah, untuk pengalaman saya lah, pertama kali saya nak berkenalan dengan takoyaki tu. Pertama kali saya nak berkenalan dengan takoyaki tu memang sangat renyah lah. Tapi lepas tu baru saya tahu saya dah tahu, tapi itu yang saya tahu. Tapi orang lain tak tahu lagi kan. Jadi kita nak buat marketing, kita nak kenalkan takoyaki tu memang ambil masa lah coach. Dia tak semudah lah. Dalam tempoh 3 bulan tu kata orang struggle lah nak terangkan orang takoyaki tu apa.
Sebab mereka keliru. Apa inti dia, apa semua kan. Memang ambil masa lah untuk memperkenalkan takoyaki tu pada orang ramai. Okey. Berapa lama tu ambil masa untuk memperkenalkan tu? Untuk first tu masa saya ambil masa 3 bulan. 3 bulan tu memang saya kita pergi buat FB ads, kita buat apa semualah, kita buat promosi. Kita memang banyak pakai flyers bagi pada orang ramai lah sekitar. Lepas daripada 3 bulan tu kita masuk pasar malam. Okay. Kita masuk pasar malam. Kita masuk pasar malam. Kat situ baru kita kenalkan lah. Kita buka, kita stall tu memang kita hias cantik lah. Kelebihan kat kita ada buat printing. Jadi dekat printing tu kita buat lah. Kita buat design untuk stall dia cantik-cantik, banting dia, kita buka untuk promosi, ibu mengandung makan free. Jadi kat sini kita nampak tarikan sebenarnya orang yang suka makan takoyaki ni adalah golongan-golongan kanak-kanak. Jadi dia orang yang lagi tahu kan. Jadi macam bila pertama kali mak dia rasa okey dan terus dia akan jadi regular customer kami lah macam tu. Okey. Jadi semua outlet ni di pasar malam ke ataupun ada yang dekat bukan pasar malam? Ada. Kita memang dah masuk pasar. Ada satu outlet kita tu memang pusing pasar malam. Ada tempat lain tu kita pergi tempat-tempat yang memang kita tahu tempat riadah. Aktiviti riadah. Macam kita buat kat tepi pantai lah dekat kawasan kita ni ada satu nama tambak. Kita cari di situ. Lepas tu di pasar-pasar raya, berdekatan pasar raya kita tahu kan point kat situ ramai orang akan duduk kat situ, jadi kita buka di situ. Kita target kita di tempat yang orang ramai. Untuk orang yang buat beriadah, shopping, sebab kat situlah kita boleh jumpa kita punya target market kita kat sana. Jadi bisnes ni bergerak lah. Bergerak. Setiap hari dia memang keluar. Okey. Jadi dalam bisnes yang macam ni, you ada 6 outlet ni bermakna ramailah tenaga kerja dia agak ramailah. Ya, satu stall tu kita perlukan kurang-kurang 2 lah paling kurang. 2, 3 ada yang manpower kat dalam, yang menguruskan, yang keluar runnernya, kita memang kena ada gerak kerja kat situlah. Okey. Jadi apakah cabaran yang perlu diatasi tu untuk meneruskan bisnes ni? Macam yang saya pergi coach punya kelas hari tu, kursus yang coach ajar hari tu memang banyak-banyak membantu saya lah. Saya ikhlas sikit. Banyak sangat membantu sebab kat situlah kita belajar pasal emosi. Macam mana kita nak menguruskan emosi sebagai seorang ketua kepada anak-anak buah dia. Sebab kat situlah bila saya memang masa saya pergi tu saya memang ada problem sikit lah bila berhadapan dengan SOP. Kita memang dah bagi SOP. Tapi siapa nak mengawal SOP tu? Okey, bila adalah berlaku pelanggaran SOP, apa yang kita nak buat? Dan memang banyaklah membantu dari sudut emosi saya lah sendiri. Kita nak menguruskan. Sebab bila bermain dengan banyak manpower ni, the problem is kita tak dapat kawal. Contoh berlaku kerosakan. Okey, macam pula kalau tiba-tiba ada orang emergency tak dapat hadir. Siapa nak gantikan dia? Okey. Kalau macam sebab bermain dengan makanan ni kita tak boleh buat terlalu banyak, nanti tak habis rosak pula kan. Contoh kalau macam tiba-tiba order tu terlalu banyak, orang order sampai dah habis, siapa pula nak menguruskan, nak pusing, nak hantar stok-stok barang tu. Itu pun kita banyaklah belajar benda tu. Jadi maksudnya memang penting SOP kat situ dan kita kena ada kata orang plan tambahan lah. Kata orang kalau berlaku apa-apa lah macam saya kata tadi. Macam mana kalau kereta pula, kenderaan nak pergi tu rosak. Ada banyaklah coach yang saya pergi tu saya kata betul lah. Yang penting macam mana kita nak kawal emosi kita, macam mana kita nak menguruskan masalah-masalah yang akan berlaku dan bakal berlaku tu. Setiap hari bila buka kedai memang kena berfikir apa masalah hari ni pula ya. Memang kena fikir ke depan. Okey, ibar stok ni macam mana pula? Sebab kita ada kan produk makanan ni kan. Jadi kita tahu okey, ini kena standby lah. Macam contoh weekend, okey kita kena standby preparation macam mana. Orang kita kena letak lebih extra lagi kat situ supaya pergerakan tu lancar. Sebab orang customer dia tak nak tahu apa masalah belakang, dia tahu makanan dia siap je. Jadi kita nak tahu kat situ risiko-risiko apa-apa yang kita buat. Okey, jadi dari segi penyediaan tenaga kerja ni, adakah pekerja-pekerja ni full time ataupun part time? Kena kawan tambak ke? Macam mana George? Sibuk macam betul Coach? Sorry. Pekerja kita ni. Sekejap Coach. Awak tambak depan.
Okey, pekerja minta maaf Coach, tadi diorang testing testing Foodpanda. tu yang bagus. Okay, Coach. I'm interviewing a real businesswoman, jadi kenalah tengok apa keadaan belakang tu kan. Okey. Ya Allah, mesti sikit. Jadi pekerja semua full time ke part time? Kita ada ambil yang full time dan juga ada ambil yang part time. Okay. Biasa macam sekarang kan cuti sekolah kan. Kebanyakan yang part time ni daripada pelajar-pelajar sekolah lah yang cuti. Okey, alhamdulillah. Ada kita ada yang full time. Kita betul Coach. Itu yang sebenarnya yang saya rasa macam kita bagi peluang pekerjaan dekat orang lah kat situ. Okey. Selepas kita hadiri workshop itu, selain pada mengawal emosi, apa lagi benda yang you dapat amalkan dalam program? Lagi penting tu yang last sekali tu yang berkumpulan punya kerja tu. Memang saya nampak kan ada yang kerja yang kita kena buat SWOT, analisis SWOT tu. Betul. Saya memang yang saya perasan workshop ni memang sangat lain dan powerful lah sebab dia semua bangsa ada. Jadi bila kita boleh buat apa yang coach bagi task kita boleh dapat buat sangat cepat lah, maksudnya dalam tempoh 2 jam. Dalam tempoh bincang tu banyak idea yang dapat keluar. Sangat berbeza lah kalau macam saya pergi workshop lain kan, kita tengok kan kat situ monopolinya siapa kan. So kadang-kadang biasa saya yang banyak buat kat projek ke apa kan. Tapi bila kat situ saya rasa masing-masing memang kat situ memang power lah yang hadir. Dia bagi idea je kat situ boleh jadi. Videonya boleh siap, dia punya analisis SWOT dia tu nak pecah kepala kan, tapi semua boleh buat. Jadi saya nampak, saya terus ambil, saya kata ini boleh saya tukarkan kepada bisnes saya sendirilah untuk SWOT tu, dan sangat membantu lah sebenarnya. Lepas saya balik je, kan dia balik hari, saya balik je saya terus apply. Saya balik je saya terus apply. Dah ada, kata orang ada dia punya penambahbaikan lah untuk bisnes saya sendiri actually. Alhamdulillah. 30. Tiga bekas. Minta maaf coach staff saya tanya. Ni tengah sibuk office hour lah ni, tak? Betul. Waktu petang waktu dia dah masuk lah. Okey. You buka sampai pukul berapa? Biasa kita buka sekarang ni sebab kita ada makanan kan ada production, pre-production dengan post-production kan nak mengemas. Jadi pukul 9 tu paling lewat sebenarnya 9:30 stok lah akan tutup. Sebab kita dah proses diorang nak balik, nak buat key in berapa kita punya kita buat atau orang nak closing apa semua kan. Dengan kemas-kemas sikit 9:30 lah paling lambat. 9:30 paling lambat kita tutup lah sebab kebiasaan kalau kita buka pukul 12 memang ada orang. Tapi kita kena tengok pula kita punya post production kita pula nak mengemas dia tu ambil masa. Kita nak benda tu berstrategi bersusun lah ikut SOP dia. 9:30 memang kita tutup lah. Macam tu daripada pukul 12 dah clear untuk preparation apa semua. Pukul 9:30 tu kita tutup lah. Okey. Mungkin Nurul boleh senaraikan nak mana lokasi-lokasi tu kalau pelanggan-pelanggan nak mencari produk. Boleh, insya-Allah. Lokasi kita memang ada di sekitar Pontian. Kita punya kios, maksudnya main tempat kita bertapak tu di Taman Sarjana Pontian. And then kita pergi pusing, tempat kedua kita pusing kat seluruh pasar malam sekitar Pontian, berada di setiap hari lah, kecuali hari Selasa je lah kita tak masuk. Sebab Selasa kita masuk Gelang Patah. Lepas PKP kita tak masuk Gelang Patah lah. Hari Isnin kita berada di Pasar Malam Pontian. Hari Selasa kita cuti. Hari Rabu kita berada di Pasar Malam Pari Haji Adenan. Hari Khamis Pasar Malam Kukuh. Hari Jumaat Pasar Malam Pontian semula. Hari Sabtu Pasar Malam Pekan Denas. Hari Ahad di Pasar Malam Markom, Parit Markom, Benut. Dan kemudian stall kita yang ketiga, kita beroperasi di Tambak tu dia pesisir pantai. Dia ada 2 lokasi kat situ. Lokasi tu macam strategi lah. Kita ambil di bahagian belakang dan bahagian depan. Sebab bila weekend, ramai orang. Orang tak boleh nak masuk. Jadi sebab orang tak boleh masuk tu, kenderaan banyak kan. Bila orang tak boleh nak masuk, dia start kat satu kawasan tau. Dekat pesisir pantai tu. Jadi kita ambil, satu lagi kita acak. Satu lagi kat pesisir pantai yang orang jam tu. Dan memang kata orang, alhamdulillah rezeki lah. Kat situ pun kata orang selubuk duit kat situ kan. Betul.
Alhamdulillah. Dan satu lagi kita berada di pesisir, kita letak di satu taman tu lah. Taman tu memang kita nampak crowded orang kat situ. Kita letak di Taman Sentosa, Parit Masjid lah sekitar dengan kita, dan satu lagi di Ikonsir Pontian. Hadapan Ikonsir Pontian lah kawasan tu, kita nampak ada peniaga-peniaga lain. Maksudnya hiduplah kawasan tu. Itu adalah lokasi-lokasi yang kita letak lah. Okey, bagus. Soalan saya yang terakhir. Apakah tiga perkara yang membantu untuk you meneruskan usaha ni yang betul-betul memberikan kata-kata impact untuk dari segi apa sajalah, dari segi disiplin ke, dari segi whatever, yang membantu kita sebagai usahawan? Apakah tiga perkara yang penting? Yang pertama, Coach, ya Allah, yang pertama ni memang ini kat mana-mana pun kita kena tahu kata orang big why kita. Kenapa kita nak buat? Ini mesti, kalau bukan tak ada, Coach, yang pertama ni saya cakap bukan tak ada isu, macam-macam isu sebenarnya kita hadap bila kita ni berniaga ni, Coach. Walaupun kata orang dah kena hentam teruk ke, saya menangis lalat-lalat ke, esok pagi bangun saya buka berniaga lagi. Itu memang big why kita utama. Untuk apa semua. Jadi sekiranya ada je banyak cabaran saya yang hadap. Saya memang kadang-kadang give up, tak nak buat apa semua. Tapi bila tidur, bangun esok, suami saya berkata, kata tak nak, tak apalah, buatlah. Sebab saya rasa macam itulah sebab benda push yang kita kena buat. Kalau teruk macam mana pun kena. That's the reason you wake up in the morning lah. Big why kita. Tengoklah big why saya siapa kan. Saya memang berazam, saya sebenarnya saya tak nak mak ayah saya ni dah sibuk. Saya nak diorang free je. Yang saya yang maksudnya diorang tak perlu fikir sebab saya ada adik yang masih belajar lagi. Komitmen masih ada lagi. Tapi sekarang ni pun kita pun tak mampu lagi. Kita untuk family kita boleh mampu bagi berapa je kan. Jadi saya rasa big why saya tu kuat. Saya nak mereka free. Mereka dah tak perlu fikir tentang kewangan. Itulah masalah utama saya. Saya memang bila saya down je, saya boleh esok saya boleh bangun semula. Sebab big why saya tu tetaplah satu, Coach. Lepas tu kedua, walaupun big why kau kuat pun apa semua, tapi kalau tak ada ilmu, Coach, tak pergi ke mana-mana, tak boleh. Saya memang apa saya buat, memanglah saya buat je kan. Kita boleh je. Saya pernah saya buat, saya pergi je tapi tanpa ilmu, banyak langgan dinding. Jadi bila saya pergi macam yang saya cakap, at least saya nak sebulan sekali saya kena pergi cari ilmu. Kalau macam hari tu 12 dari saya stuck. Bukan stuck dengan apa? Dengan masalah kita sendiri. Saya rasa macam dah mental block. Apa lagi aku nak buat ni? Ada something wrong. Jadi bila saya keluar, macam saya kata, 2 bulan saya tak pergi PKPB kan dekat area satu Malaysia hari tu. Lepas tu kan saya tak pergi mana-mana, program dah tak ada. Saya stuck tau. Jadi bila saya dapat yang ada workshop pasal be on business ni, saya kata okey, aku dah nampak jalan. Sebenarnya jalan tu ada, tapi sebab bila kita terlalu fokus dengan kerja tapi kita tak ada kata orang ilmu berterusan daripada kita dapatkan ilmu sesuatu, benda tu memang tak boleh pergilah, mental block, mesti block punya. Kita tak akan dapat apa kita nak. Betul-betul. Tepu. Lagi satu, Coach, yang saya sangat rasa berubah lah bila saya balik daripada workshop yang Coach buat tu. Bila saya tukar, ingat tak Coach ada bagi satu ujian tu yang mana kita buat, saya tak pasti Coach ataupun satu lagi Coach Jas yang buat tentang kawan-kawan tu. Serius. Masa Coach kata letak kawan tu, saya kata berapa orang kawan? Saya letak 4 orang kawan je. Jadi saya kata kawan rapat kan. Saya macam kawan tu tak. Sebab kita dah fokus bisnes kan. Saya memang tak ada kawan dah saya rasa. Kawan rapat kita buat, bila Coach kata buat pusingan tu, saya rasa memang betul lah kita kena cari kawan lain. And then memang betul, saya memang cakap dengan suami saya sebab suami saya sekarang dah 4 bulan, dia full time untuk buat bisnes Yummy ni, takoyaki ni. And then saya kata saya nak tukar kawan. Dan memang resultnya memang gempak sangat, Coach. Semalam saya rasa berasa-rasa kepala saya bila kawan saya yang saya dah kata aku nak cari kawan jutawan ni, dia bagi satu job yang memang kita kata satu sangat best lah. Yang kita rasa bila dia buat angka, magic angka tu, kita rasa macam betul lah kita kena ubah kawan kita. Sebab bila kita ubah kawan, automatik kita terpaksa berubah. Dan saya memang rasa 3 benda ni memang sangat penting lah. Sebab yelah kalau kita tak ubah kawan kita, kalau ada masa kita down, tiba-tiba kawan-kawan kita tu makin down kan kita. Saya rasa memang kita tak boleh nak bangun terus lah. Dan 3 benda ni saya rasa sangat penting, Coach, yang saya rasa saya buat sekarang ni ada nampak perubahannya. Walaupun lambat, sebab setiap orang speed dia tak sama kan.
big why saya tu kena betul, saya kena cari mentor yang betul. Maksudnya ilmu tu kita kena berterusan. Tak boleh buat kata orang ada hala tuju lah. Dan ketiga tu memang betul. Kita kena pilih kawan sekeliling kita yang memang positif. Memang saya rasa ada perubahan lah. Saya balik tu saya rasa macam entah, saya rasa macam best lah. Apa yang saya buat tu macam jalan dia, flow dia cantik lah. Okey, alhamdulillah. Bagus. Yang kawan tu kita kawan-kawan lama tu stay, remain, tapi kita besarkan lagi kita punya rangkaian besarkan kawan-kawan. Betul. Janganlah tinggalkan kawan-kawan lama, sian orang kan. Oh, tak tinggal. Tapi, cuma kita fokus pada kawan yang ni. Tapi memang betul kalau bila teruskan. Sekejap, Sek Sushi tak ada lagi, cancel lah. Cakapkan. Callkan dia. Sek Sushi tak ada. Clinton cakap cancel. Okay. Lagi coach tadi? Sorry, ada ni pula. Tak apa. So macam saya cakap tadi kan, kawan-kawan kita ni, yang kawan yang ada tu remain, sebab itu kita tak boleh lah putuskan silaturahim kan. Okay? Betul. Mereka juga yang dah bawa kita. Betul. Tetapi nak pergi ke next level tu, kita kena cari kawan-kawan yang next level juga. Kita tak boleh hanya. Ya, betul coach. Jadi sebab apa? Kualiti kawan-kawan kita adalah kualiti hidup kita, dan kualiti nasihat yang kawan-kawan kita bagi tu, itu adalah juga kualiti output yang kita dapat. Jadi bila kita otak kita ni macam komputer kan. Bila kita dapat app yang baru, dia boleh buat benda-benda barulah kan. So sebab tu kita kena betul. So alhamdulillah exercise tu sangat membantu, dan saya dah buat banyak exercise lah. Satu benda yang saya perasan, kalau usahawan, kawan dia kalau saya letak 10, payah sikit sebab apa, dia sibuk. Jadi dia kawan-kawan dia yang 3-4 orang itulah yang sangat-sangat kritikal untuk dia kan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesudian Nurul untuk ditemu ramah dan berkongsi ilmu. Saya rasa kalau orang-orang nak buat tokayaki ni di tempat-tempat lain, okey, sekurang-kurangnya dia tahulah apa cabaran dia, apa pahit getih dia, dan manisan dia untuk jadi seorang usahawan ni kan. Especially usahawan yang bidang makanan lah, bukan satu bidang yang mudah, sebab macam Nurul cakap tadi, betul coach. Makanan ni dia sangat cepat, dia punya proses dia daripada pembuatan sampai kepada customer tu, in between tu so many things that can happen, dan juga dia nak jadi rosak tu pun sangat-sangat mudah kan. Okey. Jadi terima kasih. Saya harap daripada Pontian ni Nurul akan bertapak lagi jauh lagi, mungkin ke area-area lain, dan lebih kata orang tu lebih aktif di seluruh Johor insya-Allah, dan insya-Allah satu Malaysia. Amin insya-Allah. Nothing stops you lah ya. So insya-Allah sama-sama kita berdoa. Betul. Dan ada apa-apa lagi nak pesan pada usahawan kita dekat luar sana? Ya, jangan mudah give up. Kalau rasa terstuck di tengah jalan, pergi dapatkan ilmu, pergi cari orang-orang yang kata orang boleh memberi kita inspirasi. Tak perlu banyak coach. Kadang-kadang orang kata, alah buat apa nak pergi kursus, membazir masa, sebab biasa mentaliti orang ni, kalau yang dia maksudnya dia perlu menggunakan tenaga dia tak sempat nak pergi mana-mana. No, tak boleh. Itu bukan masalah. Sebenarnya kalau kita pergi ambil spend masa even dalam tempoh 1 hari atau 2 hari, sebenarnya ada satu impact yang sangat tinggi sebenarnya untuk bisnes kita sendiri. Kita dapat kenalan baru. Kita mungkin lebarkan sayap kita. Kita dapat satu idea baru. Maksudnya macam saya kata lah, ada kadang-kadang kita ni perlukan sesuatu untuk orang, kita nak pecahkan mental block kita sendiri. Itu memang penting. Jangan give up, jangan mudah give up, dan tuntutlah ilmu kat mana pun. Sikit-sikit pun dari Zoom ke, dari mana ke lagi kan, yang free lagi, berbayar ke, semua pergi saja. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu result dia. Okey. Terima kasih Nurul. Jadi kita akhiri, mungkin ke depan nanti bila Nurul dah ada
lebih banyak lagi cawangan-cawangan, mungkin kita boleh update dan kita akan share lagi apa pengalaman daripada operate 6, mungkin satu hari operate 10, lepas tu 60. Jadi Amin, amin, amin. amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Amin. kita bersiaran lagi, kita berjumpa lagi di interview akan datang. So sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rul. Sama. Ya Allah.